Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarakum min al-a'mal bima yuqiqun. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak suruh sahabat-sahabat dia buat satu benda, Nabi akan suruh sahabat-sahabat dia buat benda yang mereka sanggup buat sahaja. Ini Aisyah isteri Nabi. Aisyah beritahu, Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kalau dia nak suruh sahabat-sahabat dia buat satu amalan, dia akan pastikan amalan tu amalan yang sahabat dia memang boleh buat. Nabi tak pernah suruh sahabat buat benda yang sahabat tak mampu buat. Itu maksud dia. Qalu, satu hari sahabat-sahabat ni tanya balik kepada Nabi. Sahabat kata, inna lasna kahayatika ya Rasulullah, inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Sahabat-sahabat ni tanya balik dekat Nabi. Cara sahabat tanya ni seolah-olah macam sahabat ni dia tak puas hati dengan benda yang Nabi suruh. Seolah-olah macam sahabat-sahabat ni rasa macam Nabi suruh mereka buat amalan tu sikit sangat. Macam tu. Sedangkan mereka rasa mereka boleh buat lebih. Maka kata sahabat ni, inna lasna kahayatika ya Rasulullah. Sahabat kata kami bukan macam Tuhan. Tuhan tak apalah. Dia kata dekat Nabi, inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tuhan tak apalah. Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara, sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala dah ampun dah dosa. Kalau sekiranya Tuhan ada dosa, Allah dah ampun dah dosa yang Tuhan buat. Dan ke depan itu pun kalau ditakdirkan Tuhan berdosa, Allah ampun. Sahabat ni seolah-olah macam mereka nak kata dekat Nabi, bila Nabi habang dekat mereka, buat amalan ni takat ni aja, jangan melampau. Sahabat-sahabat rasa awal Nabi suruh kita buat ni sikit sangat. Sikit ni cukup kau untuk kita.
So dia kata balik dekat Nabi, dia kata Tuhan tak apalah, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala bagi jaminan kalau ada dosa Tuhan dah ampun, ke depan pun kalau berdosa Allah ampun. Tuhan tak apalah kalau buat amalan sikit pun tak apalah, pasal Tuhan kau mana pun selamat. Tapi kami ni manusia biasa ni, kami bukan macam Tuhan. Kalau sekiranya kami ni pun buat amalan sikit dengan dosa kami yang banyak ni, mana boleh amalan kami yang buat sikit ni nak menampung dosa kami yang banyak? Seolah-olahnya macam tu cara sahabat kata dekat Nabi. Fayaqdahu hatta yu'raf al-ghadab fi wajhi. Nabi jadi marah. Nabi bila dengar sahabat respon balik macam tu, Nabi ni sudah jadi marah. Hatta yu'raf al-ghadab fi wajhi, sampai nampak kemarahan pada wajah Nabi. Nabi dah kata dekat mereka, hampa buat amalan macam ni, jangan lebih-lebih. Contohnya kalau nak bangkit sembahyang malam, jangan sampai tak tidur malam. Tidur, bangkit sembahyang dalam 10 minit. Contohnya macam tu. Kalau nak puasa, jangan puasa sampai hari-hari. Puasa hak mana yang disebutkan sebagai hari sunat puasa saja. Kalau hampa betul-betul kuat pun puasa selang sehari. Hari ni puasa, esok buka. Lusa puasa, tu dah buka. Macam mana puasa Nabi Daud. Jangan hantam puasa sampai straight tiap-tiap hari. Sebulan penuh 30 hari. Hantam sampai 3 bulan 90 hari. Jangan sampai macam tu. Itu sudah melampau. Nabi kata. Bila Nabi suruh sahabat buat amalan ni jangan sampai melampau. Sebahagian sahabat ni sudah berkata dekat Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, janganlah duk larang kami nak buat amalan lebih-lebih. Sebab kami bukan macam Tuhan. Tuhan tak apa. Pasti Allah sudah janji Allah akan ampun dosa Tuhan. Kami ni manusia yang banyak dosa. Kami kena buat banyak amalan untuk nak cover dosa-dosa kami. Bila cakap macam tu, seolah-olah macam mereka again. Macam mereka ni lawan apa yang Nabi kata. Maka marah, maka murka, fayaqdahu hatta yu'raf al-ghadab fi wajhi. Marah Nabi ni sampai sahabat-sahabat tengok muka Nabi, dia tahu Nabi marah. Begitu. Summa yaqul inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Nabi SAW bersabda, Nabi kata sesungguhnya orang yang paling bertakwa di kalangan hampa semua dan orang yang paling alim tentang hal agama Islam ni tidak lain tidak bukan aku. Nabi kata, aku orang yang paling bertakwa dan aku orang yang paling alim, yang paling reti tentang Islam ni. Kalau aku kata macam tu, jangan apa objek, jangan apa bantah. Dengan muka marah Nabi itu, Nabi dikata macam tu, sahabat diam Nabi semua. Dia kata dah, kata mereka sudah tersilap adat bila mereka lawan apa yang Nabi SAW kata. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'ah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ وقالت فلانة تذكر من صلاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دوام عليه صاحبه، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari balik ke rumah aku. Rumah Aisyah tu lah makam Nabi Lani tu rumah Aisyah. Hari itu hari giliran Aisyah, isteri Nabi Hamai. Hari itu jatuh giliran Aisyah. Nabi balik ke rumah Aisyah. Bila Nabi sampai di rumah, wa indaha imra'ah, kebetulan Aisyah ada satu tetamu, ada satu perempuan mai jadi tetamu dia di rumah. Nabi masuk dalam rumah, tengok ada orang lain, ada satu perempuan dalam rumah Aisyah ni.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hadhihi?" Nabi tanya, "Lah, siapa ni?" Nabi kata. Nabi tanya isteri dia, "Siapa dia perempuan ni?" Qala, kata Aisyah, "Fulana tadhkuru min salatiha." Aisyah kata dia ni, kita kata polan, nasi polan-polan. Maksudnya Aisyah beritahu dia ni sekian-sekian nama dia. Dia main kerana dia nak cerita tentang ibadat semayang dia yang kuat. Perempuan ni main rumah Aisyah, main dia cerita kata dia ni satu orang yang semayang cukup kuat. Bukan kata semayang fardu dia tak tinggal, semayang rawatib, sunat rawatib ni dia tak tinggal. Hak mana yang Nabi suruh buat dia buat belakang. Tambah pula lagi dengan malam bangkit tu buat tahajud dan sebagainya. Dia duk cerita dengan Aisyah, kata dia ni bab semayang ni dia cukup kuat. Aisyah pun habaq balik dekat Nabi, kata dia ni perempuan ni kawan lah juga dengan aku. Dia main dia cerita pasal dia ni semayang kuat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma alaikum bima tutiqun." Nabi tu kata, Nabi kata jangan macam tu. Ma ni maksudnya jangan buat lagu tu. Nabi kata, "Alaikum bima tutiqun." Hampa kalau nak buat ibadat tak mampu aja. Jangan melampau. Bila Nabi dengar ke Aisyah punya penerangan dari dia ni dengan semayang dia cukup dahsyat ni, Nabi kata jangan gelut sampai macam tu, jangan terlampau-lampau buat ibadat sampai macam tu. Nabi kata apa? Nabi kata, "Alaikum bima tutiqun." Atas hampa hendaklah hampa buat takat yang mampu aja. Jangan paksa diri buat benda yang tak mampu. Itu maksudnya. Fawallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Nabi kata demi Allah, aku nak habaq dekat hampa semua, Allah Subhanahu wa taala dia tak jemu nak bagi pahala dekat orang yang buat baik. Cuma takutnya hampa yang jemu esok ni. Nampak? Nabi kata soal hampa sampai tak tidur malam, hampa nak semayang sunat, itu Allah tak ada masalah. Dari segi nak bagi pahala atas amalan hampa, Allah tidak ada masalah. Allah tidak jemu nak bagi pahala dekat hampa kalau hampa buat ibadat sampai berlebih-lebih ni. Cuma takut satu, apa dia? Hatta tamaddu. Takut hampa satu hari jemu. Pulun sampai bukan-bukan ni bulan tu kan. Lepas tu tak buat terus. Takut yang tu. Takut yang tu. Bila dia gelut sangat, dia takut tak lama. Wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama alaihi sahibu. Nabi kata di ujung tu, Nabi kata apa? Aku nak beritahu dekat hangpa satu benda. Sesungguhnya benda yang Allah paling suka dari hal agama ni ialah satu orang buat benda tu patut-patut saja, tetapi istiqamah, berterusan. Tak mau gelut dekat sebulan aja gelut, lepas tu tinggal terus, tak mau. Tapi dia buat sikit-sikit aja. Tapi sikit-sikit tu daripada umur dia 25 sampai dia meninggal umur 70, amalan tu dia tak tinggal. Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat tak banyak, tapi seminggu 2 kali bangkit tahajud. Macam itulah daripada umur 25 dulu sampailah hari dia meninggal esok umur 70, 75 berapa pun, sampai akhir hayat dia seminggu 2 kali dia ambil untuk buat tahajud. Tak tinggal. Itu Allah lebih suka daripada hak semayang tiap-tiap malam ni 2 bulan berhenti terus. Tak buat apa dah daripada tu. Allah tak mau macam tu. Maka Nabi beritahu jangan gelut sangat-sangat. Takut-takut esok cemui. Esok jemu. Bila cemui, bila jemu, bila dia naik bosan esok, hampa tak buat langsung. Jangan macam tu. Buat patut-patut. Tapi yang patut-patut itu berkekalan lama. Itu yang dikehendaki oleh agama kita. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang rahimahullah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana na'im ra'aitu an-nas yu'raduna 'alayya wa 'alayhim qumus minha ma yablughu as-sudya wa minha ma duna dhalik wa 'urida 'alayya Umar bin al-Khattab wa 'alayhi qamis yajurru. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين، أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini kita sudah banyak kali dah. Abu Sa'id Al-Khudri ini dia orang yang mula-mula daripada kalangan sahabat yang diganti orang. Tak pernah dapat pergi orang sakit, dia mula sekali. Ya. Betul-betul buka dari Ibnu Katsir di dalam tafsir suratul Fatihah ada main cerita ni. Ketika para sahabat Nabi, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, dia musafir. Seorang Arab dulu bila musafir sampai satu tempat yang ada wadi, ada kawasan ayam apa-apa sikit, dia pergi kemah bangun. Esok pergi sambung perjalanan ke tempat mereka Nabi. So dalam daripada berkemah tu, tiba-tiba ada sekumpulan orang Badui main cari mereka. Badui ini dia panggil nomad, pindah randah padang gajah. Main cari, main sampai di kemah sahabat yang diantaranya ada Abu Sa'id Al-Khudri ini. Dia main tanya, siapa di kalangan hampa ni yang boleh berubat orang sakit? Sahabat Nabi semua tengahlah dia tak pernah dapat berubat apa-apa. Tiba-tiba Abu Sa'id Al-Khudri ni dia mengaku. Dia kata saya, kalau kawan saya pun itu orangnya dia kawan lama ni tak tahu ni bomoh orangnya ni. Dia begini. Dia sampai di kemah Badui ni, rupa-rupanya yang sakit ni ketua mereka. Ketua kaum Badui ni kena sengat menatang bisa. Sampai terus pengsan, tak sedap diri. Bila dia sampai, dia pun tengok-tengok, dia pegang tempat sakit kawan tu, dia baca sesuatu. Lepas tu dia embus tempat sakit tu. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, macam putih terbuang. Orang kata, hilang sakit dia ni, terus bangkit duduk elok. Terkejutlah. Dan seronoknya puak Badui ni, dia pergi ambil sambil sekawan. Walaupun bagi hadiah dekat Abu Sa'id Al-Khudri. Pasal apa? Pasal dah main buat sesuatu, bos kami dah okey. Ini dia hadiah dia bagi kami. Yung kami tu bagi 3 mereka. Sahabat-sahabat yang ada tanya ni apa ceritanya? Pergi mana? Balik naik kami ni. Dia ceritalah. Aku pergi tadi yang sakit tu ketua mereka. Lepas tu alhamdulillah Allah bagi dia sihat balik. Dia bertanya, hang buat macam mana? Dia kata, qad qara'tu ummal kitab. Aku kata apa? Aku baca Fatihah ada. Aku baca ummal kitab. Aku baca Fatihah ada. Dia kata aku buat ketat. Allah nak bagi dia baik. Dia kata tak nak apa buat benda ni. Abu Sa'id Al-Khudri dia buat. Dia kata tak apalah, apa pun kambing ni nampak malam ni makan tak lagi dah. Harap dia kambing tak tahu. Seorang lagi pula kata kita bab kami ni nanti tak dulu. Kita tak tahu lagi cerita ni. Adakah yang dibuat oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini betul ke tak betul pun kita tak tahu lagi. Jadi kalau benda tu tak tahu betul tak betul, upah kerana buat benda yang tak tahu betul tak betul pun, kita jangan buat apa-apa lagi. Jangan duduk mulai makan atau jangan lagi. Kita tanya Nabi dulu. Dengar Nabi nak kata apa. Balik mereka sampai di Madinah, beritahu dekat Nabi. Bila beritahu Nabi senyum. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata bagi dekat aku kambing sekoh, ada yang panggil. Jadi jawapan Nabi itu menjadi satu fahaman kepada semua orang. Kata tidak salah. Apa yang dibuat oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu tidak salah. Sehingga kan Nabi saja, bukan Nabi nak sangat kambing itu. Nabi nak bagi tahu kata tak salah. Maka hasil yang diperolehi daripada dibuat itu pun itu tidak salah. Nabi kita bagi kat aku sekoh, ada yang ambil tidak barang buat apa. Ini cerita Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina ana na'im." Abu Sa'id kata satu hari aku tidur. Ra'aitu an-nas yu'raduna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata baina ana na'im. Nabi kata aku tengah tidur. Nabi cerita, dalam tidur aku tu ra'aitu an-nas yu'raduna alayya. Aku melihat sekumpulan manusia dibawa mai depan aku. Nabi mimpi dalam tidur dia, orang bawa mai satu kumpulan manusia di depan Nabi. Wa alaihim qumus. Nabi kata hak mai ni semua pakai qamis. Ni bukan baju saya pakai ni, qamis. Orang Melayu kata jubah. Orang Melayu kata jubah. Qamis ni baju hak butak sekali. Jubah ni kalau terus dari ke bawah, lagu boleh buat macam Doro ni pakai tu, boleh buka semua tu. Macam apa khatib nak baca khutbah tengah-tengah masjid dia pergi sangkut, dia terus jubah. Nabi kata dalam tidur aku mimpi sekumpulan orang dibawa mai ke depan aku, wa alaihim qumus, tapi masing-masing ni pakai baju. Minha ma yablughu sudya, tapi tiap-tiap orang tu labuh baju tu tak sama. Nabi kata ada yang baju itu labuhnya sampai sudya, sampai pakai susu, dia pakai dada. Pakai baju tapi lagu dekat ni saja. Pakai baju lagu dekat ni saja. Pakai baju lagu dekat. Ramai hak ada tu masing-masing labuh baju tak sama. Nabi kata. Wa minha ma duna zalik, dan sebahagian daripada ada tu macam-macam lah. Dia ni pakai dada, dia ni pakai pusat, dia ni pakai okok, dia ni pakai lutut, macam-macam tu ada. Wa urida alayya Umar bin Al-Khattab. Dalam ramai-ramai itu ada Umar Al-Khattab. Nabi kata Sayyidina Umar Al-Khattab ada dalam ramai-ramai itu. Wa alayhi qamis, tetapi Umar pakai jubah, pakai baju labuh, ia juruh labuh sampai mendadak-dadak belakang panjang Umar ni. Qalu fama awalta dhalika ya Rasulullah. Sahabat bila dengar Nabi cerita mimpi dia ni, sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, apakah takwil mimpi itu? Apakah takwil kepada mimpi itu? Mimpi ni dia kadang-kadang kalau mimpi betul, dia ada makna dia. Macam Nabi Allah Yusuf alaihissalam mimpi kata apa gandum apa semua, dia ada takwil dia. Takwil dia kata apa, nak main 7 tahun kemarau, mimpi lembu kurus apa ni, nak menunjuk kata 7 tahun kemarau, itu takwil mimpi. Kalau tuan-tuan buka dalam Bahrul Mazi, cerita tentang apa nama, tentang bab ar-ru'yah, cerita pasal mimpi ini, dia main lagi macam-macam cerita. Kalau kita tidur mimpi jumpa orang yang dah mati dah, mai jumpa kita pakai serba putih, dia ada takwil dia macam yang Nabi beritahu. Kalau kita mimpi, dalam mimpi kita jumpa orang main, dia ada cerita-cerita dia. Itu takwil mimpi. Jadi bila Nabi cerita dekat sahabat-sahabat, Nabi kata aku tidur, tiba-tiba aku mimpi satu kumpulan manusia main, masing-masing pakai baju, labuh baju tu berbeza, tak sama. Ada yang pakai dada, ada yang pakai macam-macam. Dalam ramai-ramai ada Umar Al-Khattab. Umar pakai jubah labuh sampai belalak-lalak. Sahabat kata, ya Rasulullah, apakah takwil mimpi itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din. Nabi kata maksud mimpi itu ialah ad-din, agama. Di dalam syarah hadis ini beritahu maksudnya ialah apa? Dia kata maksudnya Umar Al-Khattab ni dari segi agama dia cukup hebat sekali. Hebat agama itu digambarkan dalam bentuk jubah yang dia pakai itu panjang, menunjuk kata kemasnya Umar ni dari segi pegangan agama. Itu syarah hadis. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ada dalam satu hadis lain cerita yang mimpi ini anak kepada Umar Al-Khattab, ada macam itu. Dan dalam hadis ini kata yang mimpi itu Nabi SAW sendiri. Mudah-mudahan kita ambil yang
daripada mukadimah itu. Apa dia? Yang pertama sekali, kita tidak disuruh buat amalan ibadat yang sampai kita tak mampu buat. Sebaliknya Islam dia suruh kita buat benda yang kita mampu buat. Adapun mana-mana orang yang nak buat lebih, kalau lebih itu tidak sampai membinasakan dia, maka itu tidak salah. Sekiranya apa yang dia buat lebih itu pada kadar kemampuan dia. Seperti mana diceritakan tentang Umar Al-Khattab, dia memang lebih. Pasal apa? Pasal Umar memang mampu buat lebih. Dan Umar tidak cemut, tidak bosan dan tidak jemu buat ibadat sehingga akhir hayatnya dia tak jemu. Tuan-tuan ingat tadi cerita Umar Al-Khattab nak semaya, tiba-tiba orang main tikar. Dia kena tikar tak rusuk. Tikar, dah duduk tempat imam dah orang main tikar, jatuh. Dalam satu riwayat kata peluh, isi perut peluh. Dalam duduk sakit tu, dia panggil anak dia, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Ibnu Umar. Dia panggil anak dia. Dia kata tolong saya ni, dalam duduk sakit ni, perut dah melambak keluar ni. Dia panggil anak dia, tolong saya, tolong pergi rumah Aisyah. Rumah Aisyah sebelah masjid dia. Tolong pergi jumpa Aisyah, bacakan salam aku kepada dia. Dia guna perkataan bacakan salam aku kepada dia. Maksud macam kita nak kirim salam dekat orang, kita kata begitu, sampaikan salam saya dekat sahabat kita Ismail ni dengan lafaz Assalamualaikum. Itu bacakan salam. Umar kata macam tu. Selepas kena tikam tu, dia kata macam tu ke anak dia, tolong saya jumpa Aisyah, bacakan salam aku kepada dia, Assalamualaikum. Dia kata, tolong tanya dia Sah, kalau ditakdirkan aku mati, boleh tak boleh aku minta izin aku dikebumikan dalam rumah dia. Sebelah dua sahabat baik aku, Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan kalau Aisyah bagi, aku nak duduk sebelah dua sahabat aku. Tu dalam kena tu kena tikam tu, teringat yang tu lagi, teringat sayang Nabi tu lagi. Berlari anak dia ni pergi rumah Aisyah, bagi salam, bagi tahu bapa aku sampaikan salam kepadamu dengan lafaz Assalamualaikum. Bapa aku tanya, boleh tak boleh kalau dia mati, dia baru kena tikam. Kalau dia mati, boleh tak boleh bagi ruang di sebelah bapa engkau, sebelah Abu Bakar, untuk ke bumi bapa aku. Boleh tak boleh? Bapa aku minta tanya. Hadis inilah adalah hadis Bukhari. Aisyah jawab apa? Dia kata sebenarnya aku nak reserve tempat tu untuk aku, dia kata. Tapi tak apalah, aku bagi kepada Umar Al-Khattab, dia kata. Maka Umar dikebumikan di situ, dan Aisyah dikebumikan di Baqi' Al-Gharqad. Ada dia cerita di dalam hadis tentang benda-benda yang jadi. Nah, mudah-mudahan kita diakibat kepada mukadimah kita baca insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 63. Bab ma jaa fi tarjih fil adzan. Cerita tentang tarjih. Kita dah bagi pada bulan lepas. Tarjih ni dia ada dua lah. Satu, kalau di sisi ulama hadis, mereka memaksudkan tarjih ini sebagai ulang dalam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian lagi sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia asyhadu an la ilaha illallah. Lagi sekali asyhadu an la ilaha illallah. Ulang itu dia panggil tarjih. Dan ada pendapat di kalangan ulama fiqh yang mengatakan tarjih itu ialah sebut pelan, lepas itu baru deras suara. Jadi Bilal sebelum azan ini pun kaifiat dia bermacam-macam, sebab dia tidak jelas daripada hadis. So kaifiat dia bermacam-macam. Ada yang kata sebelum tu Bilal bang, dia sebut dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru deras Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi pelan-pelan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi deras Allahu Akbar, Allah. Ada satu kaifiat. Ada pula satu kata dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu kaifiat. Itu di sisi ulama fiqhnya begitu. Tetapi sandaran-sandarannya semua tidak jelas tentang benda ini. Baik, kita baca. Dia kata bab ma jaa fi tarjih fil azan.
Itu bab yang datang pada menyatakan mengulang 2 kalimah syahadat dalam bank. Ketahuilah saudaraku, bermula tarjih di dalam bank itu iaitu ulang 2 kalimah syahadat yang 2 kali dengan angkat suara selepas, yakni kemudian daripada berkata keduanya dengan Allah suara. Itu satu pengertian. Sebut pelan dulu, lepas itu baru deras azan tu. Maka tarjih di dalam bank itu sabit dia disyaratkan dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia, an Abi Mahzurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aq'adahu wa alqa alaihi al-adhan harfan. Diriwayatkan daripada Abi Mahzurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menduduk ia akan dia dan diajak Nabi atasnya akan bang sekalimah. Abu Mahzurah dia kata satu hari Nabi panggil dia, Nabi panggil Abu Mahzurah ni, ta'al Idris, mai duduk sebelah aku. Nabi ajak dia cara nak bang satu-satu begitu. Qala Ibrahim mithla azanina. Kata Ibrahim ni siapa dia? Ibrahim adalah cicit kepada Abi Mahzurah. Ibrahim yang riwayatkan hadis ni, cerita main kat kita di bawah ni, Ibrahim ni siapa? Dia cicit kepada Abu Mahzurah. Abu Mahzurah sahabat Nabi. Dia cicit. Dia daripada kalangan tabi'in. Begitu. Kata Ibrahim, yakni cicit kepada Abu Mahzurah sahabat Nabi tadi, diajaknya Nabi SAW semacam mana bang kita hari ini. Nabi ajak macam hari ni duk bang tu. Macam itulah Nabi ajak dekat tuan dia dulu, dekat Abu Mahzurah. Qala Bish faqultu lahu aqim alayya. Kata Bish bin Mu'ad, yakni guru kepada Imam At-Tirmidzi. Kita duk baca hadis ni, hadis Bahrul Mazi ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dia ada 2 sebutan. Satu sebut At-Tirmidzi, ada satu sebut At-Turmudi. Dua-dua pun betul. Baik. Guru kepada Imam At-Tirmidzi ni, nama dia Bishr bin Mu'ad. Dia tanya kepada cicit Abu Mahzurah ni, dan kata Bishr bin Mu'ad yang guru kepada Imam At-Tirmidzi, maka aku kata baginya, ya Ibrahim, ulang olehmu akan ajak Nabi SAW atasku. Dia kata tolong ulang balik apa yang Tok Wan hang bagi tahu dekat hang. Kata Nabi ajak Tok Wan hang dulu macam mana, ulang balik dekat aku nak dengar. Kata guru kepada Imam At-Tirmidzi. Begitu. Sambung hadis tu, fa wasafal azan bit tarjih. Maka mensifatkan ia bang itu di dalam ajarannya sekali dengan tarjih. Maka diulangnya habaq Nabi habaq macam ni sekali dengan tarjih. Dia pun tak beritahu tarjih tu apa, dia cuma sebut tarjih. Maka dengan kerana itulah kadang-kadang perbahasan tentang tarjih ni jadi berbagai-bagai. Hari dia ada lagi penjelasan dia. Kata At-Tirmidzi, ini hadis, yakni hadis Abi Mahzurah pada bab itu adalah hadis yang sahih. Dan sesungguhnya kalau diriwayatkan daripadanya bukan satu jalan, dan atasnya amal di Makkah, dan ialah qaul Imam Syafi'i. Di Mekah macam mana bang Mekah hari ini, macam mana bang di Madinah hari ini, macam itulah yang diajak Nabi SAW kepada Abu Mahzurah. Yang Abu Mahzurah ni pihak abang pula kat cicit dia bernama Ibrahim ni. Yang Ibrahim ni pula pihak abang dekat Bishr, iaitu guru kepada Imam At-Tirmidzi. Tuan-tuan nampak, itu salah silap ilmu tu dia main macam tu. Salah silap ilmu tu dia main macam tu. Baik, masalah bang dan lafaz yang diajak Nabi dengan sendirinya. Dengan sendirinya maksud Nabi sendiri ajak cara nak bang ni kepada Abu Mahzurah tadi. Wahai saudaraku, tak kala adalah riwayat Tirmidzi di dalam bab itu, dia kata guntung amat, yakni pendek dan sedikit. Guntung ni maksud dia ringkas sangat. Hadis dia ringkas sangat. Dia tak abang pun tarjih itu apa, ringkas sangat. Maka didatangkan pula hadis yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um.
yang cukup sempurna, hadis yang lebih panjang lagi cerita tentang Nabi ajak bang ni. Katanya diriwayatkan daripada Abdullah bin Muhairib radhiyallahu anhu. Kata dia, maka berkatalah aku bagi Abi Mahzurah. Ibrahim cicit dia ni kata tuan dia. Ya Pak Wan. Pak Wan itu orang lah. Ya, ya Pak Wan, dia kata wahai Tok Wan, bahawasanya aku nak keluar ke negeri Syam, dan bahawasanya aku takut ditanya orang akan bang yang diajak Nabi kepada Tok Wan. Yakni apabila aku sampai di sana, yakni di Syam nanti, maka orang akan tanya aku benda ni, dan bahawasanya aku takut orang tanya, maka khabarkanlah Tok Wan kepada aku hadis dan lafaznya tadi. Ibrahim ni cicit kepada sahabat Nabi. Dia nak pergi ke Syam. Syam ni kira Jordan, Syria tu dulu semua panggil Syam. Daripada Madinah ni nak pergi ke Jordan lari. Dia nak pergi, nak musafir ke sana. Dia kata orang kenal aku siapa? Aku ni, dia kata cucu Tok Wan. Tok Wan sahabat Nabi. Dan nama Tok Wan disebut-sebut sebagai salah seorang sahabat yang Nabi ajak cara bang. Nanti bila saya sampai di Syam nanti, orang akan tanya saya, ni betul-betul bang ni cerita dia, hadis dia macam mana? Bukan Tok Wan hangga dulu yang Nabi ajak. Dia kata masalah saya. Lah Tok Wan sebelum saya pergi, Tok Wan beritahu kat saya, macam mana cerita betul-betul Nabi ajak macam mana? Ibrahim kata dekat Tok Wan dia. Maka jawab Abi Mahzurah, okey, baiklah, kejap okey. Tok Wan dia kata, ada orang, aku boleh cerita, tak ada masalah. Maka kata Abu Mahzurah, keluarlah aku beberapa orang. Abu Mahzurah ni dia cerita kat cicit dia. Cerita dia macam ni, dia kata. Masa tu Tok Wan dengan Tok Wan punya kawan, kami kira keluar ronda, keluar jalan-jalan. Maka jadilah kami berjalan pada setengah jalan Hunain. Tok Wan dengan kawan-kawan Tok Wan, dia kata masa tu pergi berjalan, kami lalu satu kawasan Hunain. Hunain ni di antara daripada Madinah nak main Mekah, kita akan lalu satu kawasan nama Hunain. Sampai nak pun tuan-tuan pergi umrah tapi haji, dan tuan-tuan sampai di Makkah, sampai di Madinah, daripada Madinah nak main Mekah, masuk highway tu tuan-tuan akan nampak signboard dia, satu tempat dia tulis Hunain. Di situlah dulu berlaku perang Hunain. Abu Mahzurah kata, aku dengan kawan-kawan aku, dia kata Tok Wan dengan kawan-kawan Tok Wan duduk berjalan-jalan sampai di satu tempat nama Hunain, dia kata. Maka pada waktu itu Nabi SAW mengembalikan tenteranya daripada Hunain. Dia kata kebetulan masa tu Nabi baru habis perang Hunain dan Nabi duduk bawa tentera nak balik mai ke Madinah, dia kata. Mana kata dia tak pergi perang lah, dia tengah duduk ronda-ronda tu, jumpa Nabi bawa balik tentera daripada medan perang. Maka berjumpalah kami dengan Nabi SAW di tengah jalan. Jadi jomok terjumpa dengan Nabi di Hunain. Di dalam itu maka banglah tukang bang Nabi SAW dengan sembahyang di sisi Nabi SAW. Kebetulan dia kata sampai time tu time semayang, Nabi suruh tuk muazzin, suruh tuk bilai dia bang. Kami duduk tang lain, Nabi punya rombongan duduk tang lain, nampak Nabi punya rombongan ni kami nampak. Dengar pula tukang azan ni sudah bang. Maka aku dengar suara tukang bang itu, padahal kami sedang bersinduh. Semua bersinduh ni muttaqi'an dalam bahasa Arab, maksudnya duduk berehat, duduk menyandang, muttaqi'an. Kami masa tu duduk jalan-jalan apa semua penat, kami mesti berehat nampak rombongan Nabi duduk ada sana. Dengar pula muazzin Nabi, tukang bang Nabi sudah bang. Kami duduk dengar, masa tu kami duduk rehat. Maka keriaulah aku, ni Abu Mahzurah ni. Maka keriaulah aku mengajuk dan mengejek-ngejek bang itu. Nakai awalnya dia ni dulu. Nakai. Dia dengar tukang bang duduk bang, dia buat, dia ajuk-ajuk, dia buat ejek-ejek. Nakai. Rupanya didengar oleh Nabi SAW akan suara aku. Nabi dengar, dia duduk mengajuk. Dia mengajuk orang bang tu, dia duduk buat ajuk-ajuk, dia cara menghina begitu. Dengar kepada Nabi SAW. Maka diutus orang kepada kami, sehingga dibawa orang akan kami
Diberdirikan kami di depan Nabi SAW. Nabi hantar tentera ni bawa balik daripada medan perang, bawa balik daripada Hunain. Nabi hantar sahabat dia yang merupakan tentera yang baru habis perang ni. Nabi kata, biar ambil bawa Umar ni, ada buat duk ajuk-ajuk seorang, ambil Umar pun nak tengok muka kata dia ni. Bawa Umar habis lah buat ni. Umar bagi berdiri di depan Nabi SAW, yakni sebagai orang salah. Mereka main jadi orang salah, main duk berdiri tangan duk kiam belakang duk tengok bawah dulu orang salah. Orang salah betul lah. Bila main berdiri mata duk tengok bawah. Maka kata Nabi SAW, siapa daripada kamu yang aku dengar suara dia sesungguhnya tinggi tadi? Nabi kata, suara dia bunyi bekas tadi duk ajuk-ajuk tu siapa? Nabi tanya. Kerana sememangnya suara Abi Mahzurah itu sedap dan nyaring, boleh didengar ke mana-mana. Memang suara dia ni merosot. Bila dia buat ajuk tu dengar, pasal suara dia tu dia tajam, dengar ke telinga Nabi. Nabi tanya siapa dia ada buat suara terakhir ini, dia Nabi tanya. Maka ditunjuklah oleh orang semuanya kepada aku, yang kata kawan-kawan ni pun tak cover kawan tu. Nabi tanya siapa dia, tak tunjuk. Kami dah ni yang kata kawan ni kan, lagu tu yang tu ada, bukan kata mati-mati pegang mengaku nak tak, kami dah ni tunjuklah dekat Abu Mahzurah ni. Maka Nabi SAW pun melepas akan semua mereka itu dan ditahannya aku seorang. Nabi kata tak apa, okey, hal lain semua apa boleh pergi, yang seorang dulu. Nabi kata Abu Mahzurah ni yang kata Tok Wan kepada Ibrahim tadi ni, dia kena tahan dengan Nabi. Maka kata Nabi SAW, Qum, Nabi kata bangkit, bangun kamu berdiri, bang semaya. Nabi kata. Dia Nabi dikata kat dia lagu tu, hang kan yang suara bekas tadi tu, tak faham bangkit. Lah hang bang. Nabi kata. Maka bangunlah aku. Takutlah kat Nabi ni kan, takut. Lagu orang lalah ni lah jahat-jahat, nakal-nakal liang-liang ni. Kalau Tok Imam panggil dan dah dia main nak perut, dia nak kekenci dia macam-macam, apa ni dia Tok Imam panggil aku, dah saya apa dah, aku bukan buat apa pun, takutlah. Takut Tok Imam bukan buat apa pun, nak minta tolong dia satu benda, tapi dia takutlah. Pasal apa? Dia betul dia nak kaya, takut. Abu Mahzurah ni bila Nabi panggil-panggil main, Nabi dah tanya-tanya, Nabi tahan dia. Nabi kata dekat dia, tak apa lah ni, hang tolong bangkit, hang bang. Maka tiadalah rasanya pada masa itu sesuatu yang aku benci lebih daripada aku benci Nabi SAW. Itu dia Abu Mahzurah. Masa tu dia nakal. Oh, dia kata masa tu tak ada manusia yang aku benci dalam dunia ni melainkan Nabi ni lah aku paling benci. Ada kau buat aku macam ni? Nabi budak sekolah lah, budak sekolah. Cikgu disiplin tangkap. Bila tangkap panggil dia duk tanya dia depan orang semua. Dalam hati ni macam-macam sumpah seranak kat cikgu ni. Asal tak apa. Jumpa kat aku satu hari tu. Ni dalam hati ni, dia punya meluat, dia punya benci ni dekat cikgu disiplin hak tahan dia ni. Macam tu lah jadi. Orang salah bila kena tangkap ni, dia jadi macam ni. Maka dia kata pula dalam hadis ni, dia kata apa? Maka tiadalah rasanya pada masa tu satu yang aku benci lebih daripada aku benci Nabi SAW. Dan bencikan barang yang disuruh oleh Nabi kepada aku ni. Nabi duk buat aku lama budak-budak, suruh aku bang pula bagi semua orang duk dengar. Aku benci dekat Nabi dan aku benci benda yang Nabi suruh aku buat ni. Nak cerita masa tu begitu. Baik. Maka berdirilah aku di hadapan Nabi SAW. Lalu diajak Nabi SAW akan bang itu dengan sendirinya. Nabi ni tuan-tuan, dia bukan nak pergi buat tahanan dekat orang, nak pergi balon, nak pergi buat tak tentu dekat kawan ni. Tak. Nabi ajak dia. Hang turut ajuk-ajuk orang bang tadi. Hang ni nak pergi tok bilai tu, mai aku ajak darah nak bang macam mana. Nabi ajak dia tu. Tak ada tu kata nak marah kan, nak maki hamun dia kan, nak dorkah dia, apa tak ada. Nabi ajak dia elok, Nabi ajak sendiri dekat dia. Nabi tak panggil orang lain yang suruh tolong ajak tak. Nabi ajak dia sendiri tentang bang ni. Maka kata Nabi SAW, kata olehmu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulang olehmu dan lanjutkan suaramu. Tadi dalam cerita bahagian orang biambil kata tarjih ni. Dia kata jadi sebelum bang tu sebut daripada Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut pelan-pelan dulu, lepas tu baru sebut terang. Itu yang dikatakan tarjih mengikut faham sebahagian daripada ulama. Begitu. Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nabi ajak begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian dipanggilnya aku pada waktu selesai bang, maka diberinya akan daku satu pundi-pundi yang di dalamnya berisi suatu daripada duit perak. Dah ajak dah satu, lepas habis dah Nabi ajak dia pun bang elok di depan Nabi. Nabi bagi hadiah pula, bagi satu oncang, satu pundi-pundi, bagi buka-buka tengok ada duit perak pula dalam tu. Jadi dia ni tak sangka lah, dia ingat Nabi nak marah dia ingat Nabi nak denda dia apa tak. Tengok Nabi ajak dia elok, lepas tu Nabi bagi hadiah pula dekat dia, dapat duit pula lagi. Kemudian menghantar Nabi SAW akan tangan Nabi yang mulia itu di ubun-ubun kepala. Lepas pada Nabi bagi hadiah kat dia, Nabi ambil tangan buah dia kepala dia. Dia orang dah kata bagi blessing. Nabi bless dia, Nabi pegang kepala dia. Kemudian dilalukan tangan Nabi yang mulia itu ke muka aku, kemudian di hadapan aku, kemudian sampai ke jantung aku, kemudian sampailah tangan Nabi SAW ke pusat aku, mujung kompi mantunya. Nabi pegang dia daripada kepala, Nabi sapu muka dia, sapu main, Nabi berhenti tang jantung dia, kemudian Nabi sapu pergi sampai stop dekat pusat. Nabi buat begitu. Maka sabda Nabi SAW, barakallahu fi wa baraka alaihi. Nabi doa pula bagi kat dia. Nabi kata dekat dia apa dia? Barakallahu fi, Allah berkati kamu. Wa baraka alaihi, dan mudah-mudahan Allah berkati ke atas kamu. Nabi doa pula kat dia macam tu. Maka kata aku, yang kata Abu Mahzurah ni, ya Rasulullah, suruhlah hamba jadi tukang bang di Mekah. Berubah terus kena tangan Nabi yang mulia ni berkat mukjizat Nabi SAW. Hak tadi kita baca, dia kata apa? Tak ada manusia yang dia benci melainkan Nabi lah dia benci. Tidak ada benda yang dia benci melainkan hak Nabi suruh dia buat ni, terus bang ni lah yang dia benci. Tiba-tiba bila Nabi ajak dia bang sampai habis, tiba-tiba Nabi bagi hadiah dekat dia satu pundi-pundi duit perak. Tiba-tiba Nabi SAW dipegang pula kepala dia, ubun-ubun kepala dia. Nabi sapu muka dia, sapu sampai dada dia, sapu sampai ke pusat dia. Nabi doa pula dekat dia, barakallahu fi. Nabi doa keberkatan untuk dia. Bila sampai dekat tu, terbit di mulut Abu Mahzurah ni, kata dia, ya Rasulullah, suruhlah hamba jadi tukang bang di Mekah. Habis tak ada benda nak kata dia tu. Dia kata, ya Rasulullah, bagi saya jadi Tok Bilal tak apa. Saya tak mahu lagi. Bagi saya jadi Tok Bilal di Mekah. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya telah aku suruh akan dikau dengannya. Nabi kata apa? Memang aku bercadap nak suruh jadi Tok Bilal di Mekah. Nabi kata kat dia macam tu. Maka kata Abu Mahzurah lagi, maka hilang sekalian perkara yang ada di dalam diri aku, yang ni benci aku kepada Nabi SAW itu, dan kembali yang demikian itu sekaliannya kasih dan sayang yang teramat-amat kepada Nabi SAW. Dia kata Nabi sapu-sapu macam tu dekat aku, hilang serta-merta benci aku dekat Nabi. Dia main pula dalam diri aku ni, aku sayang Nabi ni tak tahu nak apa. Itu yang kata Nabi. Nabi SAW. Maka kembali aku ke Mekah dari masa itu, Attab bin Asi. Baca dia Attab, itu nama mereka. Pada masa itu Attab bin Asi dijadikan Nabi SAW sebagai pemerintah ataupun amir Nabi di Makkah. Bila dia balik ke Mekah, amir ataupun pemerintah gubernur Nabi di Makkah ni siapa dia? Attab bin Asi.
maka jadilah aku tukang bang sembahyang di sana. Atas suruh Nabi. Dia pergi itu dah tahu dah, amil negeri dah tahu dah, kata dia ni Nabi hantar amil untuk jadi tu Bilal. Dan jadilah aku tukang bang sembahyang di Makkah daripada suruh Nabi SAW. Bila Nabi suruh ni, makna kata cukup istimewa. Nabi suruh, Nabi pilih. Macam mana Muaz bin Jabal, kan Nabi pilih dia daripada ramai-ramai ada ni untuk nak hantar ke Yaman sebagai utusan Nabi, untuk Nabi ajak orang Yaman. Bila dipilih oleh Nabi ni, satu tasyrif, satu kemuliaan kepada orang yang Nabi pilih. Satu kemuliaan. Nabi SAW pilih Abu Mahdurah hampir jadi Bilal bang di Makkah, kata Imam Syafi'i, dan bermula bang dan qamat sebagaimana yang telah aku hikayatkan daripada keluarga Abi Mahdurah itu, maka barang siapa mengurangkan sesuatu daripadanya ataupun mendahulu kemudiankan susunan kata-kata azan itu, nescaya mengulang dia akan bang. Macam Nabi kata tu kena ikutnya tu. Tak boleh kita tidur culang kali, pipi pekuk-pekuk telinga dekat mikrofon tu, hayya 'alas shalah, tak tu dulu. Tak boleh. Imam Syafi'i kata kalau siapa tidur upside down, tidur tunggang terbalik susunan azan tu, dia pihak ni dulu, dia pergi kemudian ni dulu, dia kena bang balik. Bang dia kira tak sah. Dia kata jangan duk tambah, jangan duk kurang, jangan duk apa. Buat macam mana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kalau dia buat ubah yang tu, nescaya mengulang dia akan bang hidup, sehingga didatangkan barang yang dikurangkan dan tiap-tiap suatu daripada pada tempatnya. Buat exactly macam yang Nabi tunjuk. Nabi mau macam tu. Nah, muslimin dan muslimat aja rahmatullah. Dia ke depan dia ada perbincangan panjang lagi. Dia akan main tajuk esok ni, kalau tengah duduk hutang batai rambut. Nak buat macam mana? Nak berhabis juga ke? Cuk sat dia semayang mai balik ke? Kalau kata cuk, biar dia semayang mai balik, nak sambung ke ataupun nak start lagi daripada awal ke? Itu semua ada cerita dia, ada perbincangan dia di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Benda boleh jadi jelas. Dia ambil tone tinggi punya kerja, bawah dia tembak ke bawah. Ayah semayang sudah batai. Kan batai nak ambil tu, nak ambil suara cantik, nak suara tinggi, macam ambil bocor. Allah nak balik ke orang kata minta orang duduk belakang ni, nak lari di pencok, main balik nak sambung ke ataupun nak start balik ke, ataupun dah bocor bila habis dulu azan tu, lepas tu baru dia ambil ayat semayang ni ke macam mana. Dia ada perbincangan dia. Kan kita dalam hidup kita banyak benda yang kita boleh jadi sahabat. Tanya dia kata, ustaz, satu orang bernazar, dia kata untuk nak pergi umrah, bernazar. Dia kata aku kalau macam ni aku nak pergi umrah. Tiba-tiba tak ada nak pergi, dia pergi jadi sakit apa. Dia dah bernazar dah, kata nak pergi, tiba-tiba jatuh sakit, tak boleh nak pergi. Macam mana nak buat sakit macam ni? Dan apa? Benda simple saja, very simple. Tapi banyak orang pun dia tak tahu nak selesai masalah tu. Nak buat macam mana? Nak kena gagah pergi juga, kau berosong pergi apa semua nak kena pada benda dah nazar kan? Ataupun pakai kira ma'assalamah, habis betul dia Tuhan pun tahu aku bukan saja tahu pergi, aku dah sakit, pakai dia pergi betul kan? Ataupun macam mana dia nak buat? Ataupun dia nak upah orang dah untuk pergi buat umrah yang dia nazarkan kan? Ataupun dia nak batalkan nazar tu, dia kena bayar kafarah kerana membatalkan nazar ke apa dia. Ini benda yang kadang-kadang kita tak teringat. Satu hari benda tu main baru kita teringat. Nak tahu apa hukum dia. Ini di antara benda ni. Baik. Masalah dia kata bang dan qamat dan bilangan kalimahnya. Jadi dia ulang tadi lah. Bang macam yang kita dengar tadi, qamat pun dia satu-satu macam tu. Tak boleh baca. Bawah tu dia kata masalah tarjih dan ikhtilaf ulama. Dia akan bincang kita abang tadi. Baik, tuan-tuan tengok tajuk baru di bawah tu, bab ma jaa fi ifrad salat. Ini dia main bab apa? Bab qamat pula. Bab yang datang pada menunggalkan qamat. Tuan-tuan tengok, perkataan as-salah itu sebenarnya makna macam-macam. Arab ni dia guna perkataan as-salah yang popular di kalangan semua orang. As-salah maksudnya sembahyang. Tapi ada tempat dalam Quran, dalam hadis, bila disebut as-salah makna dia doa. Dia guna as-salah juga, tapi maksud perkataan as-salah itu ialah doa. Macam dia kata apa?
Semalam saya cerita di Masjid Brown Garden. Semalam Nabi SAW dia duduk mengajar, dia duduk pergi masjid, duduk apa. Ada seorang yang dia berkhidmat dalam masjid tu sehingga menarik perhatian Nabi. Nabi memang notice orang ni. Tapi dia bukan orang yang duduk barisan hadapan. Nabi tak kenal pun dia nama apa. Tapi Nabi notice dia ni. Nabi tahu dia ni kira tenaga penggerak. Dialah yang nampak duk atok, duk buat kerja, duk apa dia ni. Satu hari Nabi mai tak ada, tak nampak dia ni. 2 kali, 3 kali Nabi mai tak nampak dia ni. Nabi tanya apa? Mana pergi satu orang yang macam ni Nabi bagi tahu sifat dia. Oh, sahabat bagi tahu dia ni dah mati dah ya Rasulullah. Dah mati dah. Nabi marah. Nabi kata pasal apa sampai tak ada siapa seorang bagi tahu dekat aku kata dia ni mati. Sahabat-sahabat dia ingat dia ni siapa aja, dia bukan orang yang duduk barisan hadapan, dia bukan orang yang apa Nabi kenal nak. Bagi mereka dia ni orang biasa aja, jadi dia mati tak payah abang dekat Nabi lah. Kita settle mayat dia, kita ke bumi habis lah. Rupanya Nabi SAW dia notice orang ni. Nabi tak tahu nama, Nabi tak tahu dia siapa, tapi Nabi tahu dia ni orang penting. Bila orang nampak kata dia dah mati, Nabi marah. Nabi terus tanya, kubur dia di mana? Dia faham kami simpan dia di sini. Nabi terus pergi ke kubur dia dan Nabi solat di sana. Solat tu apa maksud dia? Solat tu sebahagian kita pergi semayang, tapi dah di sisi ulama hadis kata Nabi pergi berdoa di kubur dia. Dia guna perkataan solat membawa maksud berdoa. Nabi pergi di kubur dia dan Nabi berdoa untuk kesejahteraan dia yang dikebumikan di situ. Itu maksud. Baik, malam ni pula dia main maja'a fi itrabi salat. Itu bab yang datang pada menunggalkan qamat. Solat tu diguna pada maksud apa? Qamat. Macam tu pula. Ketahuilah saudaraku. Bermula menunggalkan qamat itu, iaitu berkata di dalam qamatnya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kamu tu yang ulang 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Begitu. Baik. Kemudian dia kata, maka demikianlah menunggalkan qamat seperti mana suruh di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini. Kata hadis itu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilal an yashfa'al azan wa yutiral iqamah. Itu hadis dia. Maksud dia daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah disuruh Nabi SAW akan Bilal bahawa menggenapkan bang dan menggasalkan dia akan qamat. Nabi suruh itu. Bang genap 2. Tapi untuk qamat diganjilkan satu-satu je. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu-satu saja. Itu disuruh oleh Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, hadis Anas bin Malik itu adalah hadis yang hasan lagi sahih. Dan dia adalah qaul setengah daripada ahli ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Dan dengan dialah berkata Malik, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq. 3 mazhab kata macam tu. Imam Malik mazhab Maliki, Imam Syafi'i mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad mazhab Hanbali. 3 mazhab kata macam tu. Bila qamat tunggal Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tunggal. Imam Hanafi saja dia ambil qamat ni makna 2 macam mana bang juga. Dia seorang saja yang berpendapat begitu. Baik. Masalah qamat dan makna menunggalkannya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, makna menunggalkan qamat dan menggasalkannya itu ialah didatangkan satu-satu kalimahnya dengan tunggal, seperti di dalam awal bab yang disebutkan tadi. Nanti kita tak payah ulang lah. Dia akan ulang balik qamat itu sebut satu. Dan tengok muka sebelah. Qamat dan hikmah menunggalkannya. Apa hikmah? Qamat ni disebut satu-satu. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan bermula hikmah menunggalkan qamat itu dan menggenapkan itu. Menggenapkan qad qamatis salah yang dulu. Okey?
iaitu bahawasanya bang itu bagi memberitahu akan orang yang gaib, maksudnya orang yang tak ada di masjid, maka diulangkan dia. Bang yang kita repeat, yang kita target, yang kita buat dua-dua kali ni pasal apa? Pasal bang ni tujuan nak panggil orang yang tak ada di masjid suruh main, maka ulang dua-dua kali. Kawan ada di rumah, bila dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia baru nak bangkit, baru nak pergi pancong, baru nak lihat semayang, baru nak main. Jadi kita bagi time dekat dia. Maka azan tu dua bagi time. Dia kata baik, supaya adalah ia lebih-lebih menyampaikan kepada, memberitahu kepada orang yang gaib yang tak ada di masjid ni. Sedangkan qamat itu bagi segala orang yang hadir. Qamat ni hak duduk dalam masjid ni dah. Qamat nak semayang, maka tak perlu diulang dua-dua kali. Dia kata maka tiadalah berhajat kepada mengulang-ulangnya. Dan kerana inilah berkata ulama adalah mengangkat dan meninggikan suara pada qamat itu kurang daripada dalam bang, dan hanya saja diulang pada lafaz qad qamatis salah dengan tertentunya pada itu sahaja, kerana maksudnya ialah nak membangunkan orang supaya semayang. Itu sebab dalam perbahasan mazhab pun ada mazhab yang kata bila bilai qamat semua orang duduk. Bila sampai tang qad qamatis salah baru bakal bangkit macam tu. Pasal apa? Pasal mengambil faham di sini. Tapi hadis yang lebih kuat mengatakan apa? Mengatakan jangan bangkit lagi sehinggalah imam sampai, baru semua bangkit untuk sembahyang. Bila imam dah keluar daripada bilik dia ataupun imam dah sampai di masjid dah, nampak imam baru bangkit. Ada yang kata begitu. Supaya apa? Supaya makmum tak pakai berdiri duduk cangak dengan aku. Mana imam tak main lagi, kita tak mau dulu. So duduk semua. Nampak imam main baru bangkit. Tapi ada sebahagian kata apa? Bila Bilal sampai tang qad qamatis salah, masa tu pakai bangkit. Itu pendapat dia kata. Dan dia kata masalah bang dan takbirnya dengan nafas yang satu. Ini yang kita beritahu lepas. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan berkata ashab kita disunatkan bagi tukang bang bahawa berkata ia tiap-tiap dua takbir di dalam bang itu dengan nafas yang satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua tu satu nafas. Dia tak mau kita pergi bang Allahu Akbar, nanti tu Allahu Akbar. Ada juga bila masjid mana kan dia buat style macam tu. Itu style dia, bukan yang disuruh oleh apa nama yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kata yang tu nafas. Bahkan kalau dalam tajwid kita tak boleh wakaf di tempat yang tak boleh wakaf. Berdosa tu ada. Macam kita baca idza jaa an-nasrullahi wal fath, tak boleh. Sebab jaa itu satu kalimah. Kita tak boleh berhenti idza jaa, berhenti tu sambung an-nasrullah, tak boleh. Jaa itu satu kalimah, tak boleh berhenti tengah-tengah. Curi nafas di situ haram. Tak boleh. Jadi ada cara dia. Bang pun sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu nafas. Dan kalau nak buat pelik ada pelik pun dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia betul ada dia. Dia duduk tak tahu dah dah. Dia pelik ni tak tahu pelik mana yang dia timbang begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duduk bunyi begitu. Oh, dia sakit perut dah bila dengar begitu. Allah tak mau begitu. Sebut bagi kenal. Sebut bagi bukti. Allahu Akbar. Bunyi. Okay. Dia tu baik. Dia kata jadi disunatkan bagi tukang bang bahawa berkata dia pada tiap-tiap dua takbir itu dengan nafas yang satu itu yang paling bagus. Dan berkata ia pada awal bang Allahu Akbar dengan nafas yang satu. Kemudian berkata pula Allahu Akbar dengan nafas yang satu lagi. Dia kata kena buat begitu. Baik, tajuk dia kata majaa anna al-iqamah masna. Ini yang kata pendapat Imam Hanafi, iaitu bab yang datang pada menyatakan qamat itu dua-dua. Sama macam lafaz azan, macam itulah lafaz iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia dua kali. Ni geng-geng mamak masih kena lepas semua qamat macam ni.
Mereka mazhab Hanafi. Mereka semua qamat macam tu. Mula-mula nak semayang, kita suruh dia qamat. Qamat apa? Ini qamat lagi. Kalau kita tak habis, terkejut tu. Orang suruh qamat, dibang pula tu. Dah, mazhab Hanafi. Dia kata qamat itu masna. Dua. Baik, pasal apa yang Imam Hanafi berpendirian macam tu? Cuba kita tengok. Wahai saudaraku, telah lalu di dalam masalah tadi menyebutkan di dalam mazhab Abu Hanifah, dia menggenapkan lafaz qamat itu. Dan hadis yang menunjukkan demikian adalah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata hadisnya an Abdullah bin Zaid qala kana azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaf'an fil azan wal iqamah. Ini pula ada hadis macam ini. Daripada Abdullah bin Zaid, katanya adalah bang Nabi sallallahu alaihi wasallam genap, yakni dua. Dan demikianlah juga pada qamatnya. Ada pula hadis kata begitu. Dan kata At-Tirmizi, hadis Abdullah bin Zaid ini meriwayatkan dia oleh Waqi' daripada Al-A'mash, daripada Amr bin Murrah, daripada Abdurrahman bin Abi Layla, bahwasanya Abdullah bin Zaid melihat akan bang di dalam mimpinya. Dan telah berkata setengah daripada ahlul ilmi, bermula bang dua-dua dan qamat pun dua-dua. Dan dengan dia berkata Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak dan ahlul Kufah, penduduk Kufah. Ini ada juga hadis yang dipegang oleh mereka. Tetapi tiga mazhab lagi berpegang pada hadis yang mengatakan qamat itu satu-satu, bukan dua-dua. Ini khilaf di kalangan ulama kerana wujudnya hadis yang berbagai-bagai. Tajuk baru dia kata bab maja'a fi tarassal fil azan. Itu bab yang datang pada menyatakan berlanjut-lanjut pada bab. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjang tu dia panggil tarassal. Dia tak mau dia terkontot-kontot macam tu, dia tak mau. Dia mau tarassal macam tu. Ketahuilah saudaraku, adalah berlambat-lambat dan beransur-ansur, berlanjut-lanjut pada bang itu disuruh syarak dengan dalil riwayat daripada Jabir, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, idza azanta fatarassal fi azanik. Nabi bagi arahan yang jelas. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal. Nabi kata, hai Bilal, apabila engkau bang, maka hendaklah lambat-lambatkan, lanjut-lanjutkan pada bang engkau itu. Nabi suruh begitu. Tarik bagi nyari macam tu. Sambung dia kata, wa iza aqamta fahdir. Dan apabila engkau qamat, maka hendaklah engkau segerakan akan dia. Qamat pendek-pendek, tak panjang macam mana azan tadi. Panjang sikit-sikit saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kata tu ya. Tak boleh pergi kata merenyek-renyek suara untuk qamat, tak boleh dia kata. Kemudian sambung hadis dia kata, waj'al baina azanika wa iqamatika qadra ma yaqru'ul akil min akli wasyari min syurbi. Maksudnya, dan jadikanlah olehmu antara bang dan qamat engkau itu sekadar selesai orang makan daripada makanannya dan orang minum daripada minumannya. Tuan-tuan nampak. Jadi kita pergi di Mekah, di Madinah, mereka strictly ikut hadis ni. Lepas bang nak boleh ke qamat tu, kalau kita duduk di hotel, kita tak lagi turun hotel, berjalan sampai masuk dalam masjid baru dia qamat. Pasal apa? Rupa-rupanya bukan saja buat, ada hadis Nabi mengarahkan Bilal buat macam tu. Jadi kalau kita ni parah, kita kalau subuh boleh bang-bang tu habis-habis bang tak ya qamat dah. Kalau buat hadis sembahyang qabliyah subuh ni baru satu rakaat qamat dah. Dia kadut macam nak kena tinggal baik lah, ya Allah. Kadut dah rumah memang tak ada ni. Dengar-dengar bang baru nak loncat lagi. Masuk pancong, punya kelang kabut duk tahu masjid nak cepat tak nak qamat. Dia punya kelang kabut tu ambil beri baju pergi gosok gigi. Kalau tu pasal tak pergi nak qamat dah. Nabi SAW dia arahkan Bilal ni. Dia kata apa? Selang antara bang dengan qamat tu, dia kata sekira-kira kalau kawan tu bantu ayam dia minum sampai habis baru qamat. Bagi time untuk orang nak berjalan. Dia kata. Baik, sambung hadis tu lagi.
wal mu'tasir idza dakhala li qada'i hajati wa la taqumu hatta tarawni. Ini hadis dia. Dan orang yang melepaskan kencing ataupun berak apabila masuk dia ke jamban kerana qada hajat. Tempoh masa antara bang dengan qamat tu selang masa dia, kira-kira kalau kawan tu masuk pancong, dia buang air, dia dan selesai qada hajat dia, istinja, basuh elok-elok semua, keluar mai ambil air sembahyang lain, dan lagi orang baru nak qamat nak sembahyang. Ni hamba Allah ni dia dengan semelit dengan apa masuk ini bang-bang qamat dia dah. Kawanlah kita. Kalau tak ada kita terjang pintu jamban tu. Baru apa dia kontak dan nak tunggu dia. Kan dia kata bagi time kat, dia kata dekat depan ni. Dan janganlah engkau sekalian qamat. Yang ni yang Nabi kata ni. Dan janganlah engkau sekalian qamat sehingga melihat sekalian kamu akan aku keluar daripada rumahku nak main sembahyang. Itu dia yang kata. Jangan qamat lagi. Nabi kata nampak aku keluar daripada rumah baru qamat. Lepas tu aku main aku jadi imam. Supaya jangan menyusah-nyusah orang terdiri-diri beberapa lama menanti aku. Kalau qamat cepat-cepat tu imam tak sampai lagi, pakai tu cangok tunggu. Tu imam mana? Tunggu dulu confirm Nabi dah keluar main baru qamat. Jadi elok orang bangkit, Nabi pun jadi imam di depan. Itu cara dia. Kata At-Tirmizi, hadis Jabir ini adalah hadis yang tiada kami tahu akan dia melainkan daripada ini wajah, yakni hadis Abdul Mun'im, dan ia adalah isnad yang majhul. Masalah berlambat-lambat pada bang dan meninggikan suara. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, maka aku suka mengangkat suara bagi tukang bang. Imam Syafi'i sendiri kata Tok Bilal ni suara dia kena tinggi. Dia tak mau buat bang macam mana bang Piramli dalam Semerah Padi. Tak mau. Itu lecehnya bang. Yang tu nak main sembahyang pun boleh jadi tak jadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bunyi lagu tu, main musim hujan ni pula kalau malam kami pakai takbir. Pasal lagu tu tak mau. Bang ni dia mau bunyi suara tu, mau nyaring, dia mau dengar tu macam mana bang Mekah, bang Madinah tu. Kita dengar tu kira memang kena sembahyang dulu. Dia mau macam tu. Aduh, ada dia ini dia bunyi lagu tu lemah dengar lah. Jangan tak boleh begitu. Dan aku suka apabila mengambil seorang yang hendak dijadikan tukang bang itu, bahawa dia ambil akan orang yang tinggi suara. Imam Syafi'i kata, aku mau orang yang suara nyaring, dia jadi Bilal, dia kata. Dan bahawa dia ambil pilih akan elok suara, bukan kata suara tegas saja, suara dia itu sedap telinga dengar, sedap macam tu. Kerana bahawasanya dialah yang lebih memperdengarkan akan mereka itu. Orang hak suara nyaring dan suara sedap, dia boleh bagi dengar ke orang hak di rumah tu dengar, dia berasa nak main dia. Begitu dia kata. Yang tiada boleh didengarkan dia oleh orang yang lemah suara. Dia buat suara hak tadi ni dia kata tak dengar ke orang. Dan elok suara itu lebih merawankan bagi hati akan orang yang mendengarnya. Dia merawan hati ni macam mana tak tahu. Dengar tu lagu dia main pegang hati kita, tarik kita main gigit tu. Suara mau macam tu lah Allah. Dia mau orang macam tu tiba. Dan menggemarkan pada mengangkatkan suara itu menunjukkan atas elok ucap bangnya. Ucapan juga kena elok. Sebutan, makhraj huruf apa semua ni bagi cantik. Tadi tak mau. Allahu Akbar tu semua tak mau. Sebut dia kata elok ucapnya, elok ucapannya. Kerana tiada kuasa seorang yang menyampaikan penghabisan suaranya pada kalam yang berturut-turut itu. Tanggung tu nak pergi dengar dia cantik lagu tu. Melainkan dengan berlambat-lambat dan beransur-ansur. Dia tarik suara tarakan tu, yang tu yang cantik. Maka aku, kata Imam Syafi'i, aku sukakan elok ucapan bangnya. 2 kali dia ulang. Aku suka orang yang ucapan fasih, elok orang ni bang. Dan memberi nyata-nyata bunyinya. Bunyi itu bagi clear. Asyhadu an la bunyi bagi elok. Ni asyhadu an la ilaha, dia lebih fasih daripada Arab lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Bunyi lagu macam nak bang, mau tak mau lagu tu, lagu segan tak segan, tak bang. Dia kata mau suara, dia kata mau memberi nyata bunyinya, dengan tiada memantul-mantul bunyi itu, dan tiada berlagu-lagu pada kalamnya.
Dan tiada bersegera. Dia kata jangan berlagu sampai merenek-renek ke ujung tu. Dia kata sampai jadi semak pun. Orang dengar ni semua pun tak mau. Dia kata. Dan jangan bersegera macam nak cepat-cepat sangat, tak mau. Dan tersebut di dalam kitab Al-Mazahibul Arba'ah. Ni kitab ni cukup popular lah. Mufti-mufti semua negeri baca kitab ni. Al-Mazahibul Arba'ah. Apa nama, ada dia tulis Al-Fiqhu Al-Mazahibil Arba'ah. Fiqh berdasarkan 4 mazhab. Dia akan cerita bab ni, mazhab ni kata apa, ni kata apa, ni kata apa, ni kata apa semua. Lalu dia kata dalam kitab Al-Mazahibul Arba'ah, dan makruh ditinggalkan berlambat-lambatan pada bank itu. Kalau tak mau tarasat, tak mau nak ujung untuk bagi lajak suara tu, dia kata makruh. Kalau tak mau buat dulu tu makruh. Dia kena buat dulu tu. Dia kata. Dan berlambat-lambatan pada mazhab Syafi'i itu ialah dengan sekira-kira ditunggalkan tiap-tiap celah kalimah bang itu dengan satu suara, melainkan takbir yang pertama dan akhirnya sahaja. Itu penjelasan yang tadi lah. Dan makruh juga berlagu-lagu dan bunyi macam nyanyi. Dia kata dia ni yang kita tahu. Dan makruh juga, ini kata-kata Imam Syafi'i di dalam kitab dia Al-Um. Imam Syafi'i kata dan makruh bang berlagu-lagu dan bunyi macam menyanyi-nyanyi. Dia kata orang dengar dia ni duk bang tak, dia duk nyanyi lagu kuch-kuch tadi ke apa lah dia cek. Dan dia punya irama dia tu, dia punya irama tu tak bunyi bang, dia bunyi macam lagu Hindustan. Bunyi kata dia ni sama gitu. So Imam Syafi'i bagi ingat makruh kalau dia buat lagu pelik-pelik ni. Dan yang sunatnya bahawa berkekalan tukang bank itu atas satu lagu. Dia kata lagu apa? Lagu macam mana yang ditunjuk oleh apa nama Bilal dulu. Bilal dia bank dia straight macam mana bank Mekah, bank Madinah tu straight dulu tapi sudah. Dia lagu tu dia tak ada banyak-banyak lagu dia tak ada. Masalah bank dan makna segala kalimahnya. Ini makna dia kita semua tahu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu semua kita tahu. Cuma tentang sebutan hayya 'alal falah tu juga baik-baik. Kita dengar mesti mana Tabari dia bang hayya 'alal falah, dia bunyi gitu. Hayya 'alal falah. Dia tak ada syaddah dekat qalam alif ha. Lam kita ada syaddah. Dia baca hayya 'alal falah. Falah ni maksudnya peladang. Faham? Jadi kalau kita hayya 'alal falah, mainlah kita pakai jadi peladang. Dia ni awak pasal berat tak cukup. Kalau dia ajak kita pakai jadi peladang, dia jadi masalah. Sebut bagi betul hayya 'alal falah. Falah bukan falah. Begitu. Baik, maka marilah sekalian kamu kepada kemenangan. Itu maksudnya, bukan falah. Kemudian disudahi seruan itu, bank itu dengan barang yang mendatangkan hebat dan juga jaga hati kepada Allah. Kita dengar tu berasa hebat ke suara azan tu. Baik. Wallahualam. Lepas ni dia masuk bab fi idkhalil usbu' al-uzun 'inda al-azan. Itu bab yang menceritakan tentang masuk jari ke dalam telinga ketika azan. Bila nak bang jari boleh lubang telinga. Dia beritahu hikmah dia apa dia? Hikmah dia nak bagi sokot terah lagi. Buh dalam lubang telinga. Bila buh lubang telinga dia tak apa dengar. Bila dengar dia terah lagi. Bila dia tak buh lubang telinga dia kata terah dengan ni pelan lagi. No, azan dia suruh terah. So buh dalam lubang telinga biar tak dengar terah itu. Itu yang kata hikmah idkhal al-usbu'. Masukkan jari di dalam apa nama lubang telinga. Lepas tu fi takwid bil fajri. Cerita dalam sembahyang subuh dia ada as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Perkataan as-salatu khairun minan naum tu itu takwid dia bagi. Naum tu dia tak boleh panjang tadi. Itu kena jaga. Tak boleh hidup buat lagu ujung-ujung lain. Hayya 'alas salat panjang, jadi buat as-salatu khairun minan naum. Begitu tak boleh. Dia naum tu dia pendek. As-salatu khairun minan naum. Itu dia panggil takwid. Kita akan bincang sikit besok. Kemudian dia akan main ke tajuk anna man azana fa huwa yuqim, iaitu orang yang bang dialah yang qamat. Berlaku pada zaman Nabi. Dia akan cerita esok ni apa nama satu orang lain bang, lepas itu satu orang lain nak qamat. Nabi tahan.
Nabi kata kau yang bang tadi, dia paman. Nabi tahan. Satu sahabat lain bang, lepas dia bang, tengok Bilal bangkit. Bilal nak paman. Nabi tahan Bilal. Nabi kata siapa yang azan, dia yang paman. Nabi kata itu juga ada di dalam hadis. Kemudian fi karahiyatil azan bi ghairi wudu. Ini perbincangan yang kita contohkan tadi ini. Makruh kalau sekiranya nak bang sedangkan tak ada wudu. Tak ada yang sembahyang nak ibang, makruh. Kan? Jadi kalau bang pastikan ada wudu, kecuali kalau tengah-tengah bang batal wudu. Dia ada penyelesaian kepada benda itu, kita akan baca insya-Allah. Kemudian dia kata annal imam ahaqqu bil iqamah. Imam yang berhak nak menentukan bila nak mula qamat. Bila imam tunjuk dekat kawan tu, barulah Bilal ni akan qamat. Ataupun dia kedip mata ke, dia angkat kening ke, ini understanding antara dua orang. Baru dia bangkitkan qamat. Kemudian fil azan bil lail, cerita bang 2 kali sebelum subuh ni. Tengah malam bang 2 kali, lepas tu lagi masuk waktu subuh tu bang lagi sekali. Bang 2 kali ni ada ke hadis yang menceritakan tentang benda ni. Kemudian fi karahiyatil khuruj minal masjid ba'da al-azan. Orang dah azan dah, kita turun tak mutu balik. Boleh tak boleh? Orang dah azan dah, tak mayang lagi, baru azan, tak mayang lagi, kita turun tak mutu balik. Boleh tak boleh buat dulu? Kemudian fil azan fi safar. Kalau dalam musafir, adakah kita masih disunatkan azan sebelum sembahyang? Dan ini kita cerita bulan lepas, kata yang berlaku salah faham, dia kopi ingat, kata kalau nak musafir kena azan. Padahal dia kata kalau kita ni dalam musafir daripada Sungai Petani nak pergi Kuala Lumpur, sampai di kita kata sampai di Tapah ke apa, masuk waktu Zuhur. Kita nak sembahyang Zuhur di Tapah tu, adakah masih disunatkan kita bang dulu sebelum kita sembahyang Zuhur? Itu dia nak main perbincangan dia. Kemudian fi fadlil azan, cerita tentang kelebihan azan. Wallahu a'lam. Itu kawan. Ada berlaku di beberapa tempat. Dia sebutan ni pun satu masalah tuan. Allahu Akbar, alif kaf bara. Dia pergi baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia betul. Bila disebut lagu tu, spelling dia dah jadi alif kaf ba alif ra. Sebenarnya alif kaf bara akbar, pendek aja. Tapi bila dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu salah. Kalau orang Arab dia kata khafah awi, dia kata itu salah betul-betul, very obvious punya kesalahan. Salah yang terang-terang salah. Tak boleh buat macam tu. Sama juga ada setengah dia jadi imam, sami'allahu liman, lam mim nun, liman, sami'allahu liman hamidah. Dia ada sebut sami'allahu liman hamidah. Allah, sami'allahu liman, dia duduk liman. Sakit kita ni sampai korak ni. Imam dia duduk sebut salah. Liman bagi siapa terjemahan dia, bukan liman. Kan jadi yang kena jaga, benda-benda sebutan yang sampai jadi menyimpang tu ini tak mahu. Dan kita tak juga disuruh sampai cekang orang tengkok. Macam baca Fatihah sampai tang iyyaka na'budu, kan tu ada syaddah iyyaka na'budu, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka, tu pun kita sakit perut juga tu kan. Dia kaedah baca ni senang. Dia adalah hadis Nabi kata apa? Nabi kata iqra'ul Quran biluhunil Arabi. Nabi kata baca Quran ini dengan luhun, dengan slang Arab. Slang Arab. Nabi ni Arab mana? Dia Arab Saudi. Kita pergi Mekah, Madinah, dengar imam-imam dia baca macam mana. Kita kalau kita mengaji tajwid keras-keras sangat ni, kadang-kadang sampai ke peringkat kita kata bacaan imam masjid Mekah tu tak ada. Nabi lalu takkan dia kafir. Imam masjid Mekah, masjid Madinah ni PhD tuan-tuan dalam agama, dan mereka ni hafiz, mereka ni hafaz Al-Quran. Di Mekah dia tak panggil hafiz, dia panggil qari. Qari itu maksudnya hafiz lah. Malaysia ni kita kalau budak hafaz Quran kita panggil hafiz. Arab dia tak panggil hafiz, dia panggil qari. Qari itu maksudnya orang hafaz Quran.
Nak jadi imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu satu PhD dalam agama. Yang kedua, mereka ni memang mengaji Quran betul. Mereka ni qari, mereka ni hafiz. Mereka baca sebutan, mereka tak lah sampai macam tu punya tekan. Itu yang kata luhun Arab. Itu yang kata bacaan slang Arab. Jadi kita jangan pergi sampai macam betul lah tempat tu tasydid, tapi sampai bunyi tu, sampai habis nak bagi salam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi begitu kita jatuh hati kita dalam ni, jatuh pelpung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi begitu. Kita jumpa dah benar-benar, ya Allah, kata. Teruk sangat. Dan taklah kata begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekejut kita ni di belakang. Kan? Jadi hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Tajwid ni kita belajar, tapi kita kena macam Nabi kata, iqra'ul Quran biluhun Arabi. Hendaklah kamu semua membaca Quran dengan luhun Arab, dengan sebutan Arab. Sebutan Arab ni maksudnya sebutan bertajwid, tetapi yang tidak sampai ke tahap sampai nak jadi logat utama. Begitu. Nah, baik itu. Jadi kes yang tadi ini yang kata Allahu Akbar panjang tu memang salah. Khata awi. Itu salah terang-terang, jangan buat macam tu. Nah, wallahu. Bulan depan juga. Bulan depan tak ada, jadi jadual dah diedarkan. Bulan depan kita sekolah. Jadi kuliah kita tak ada, insya-Allah kita sambung bulan lagi satu. Bulan Jun kita akan sambung tajuk ni yang apa tadi ni. Sampai akan masukkan jari ke dalam lubang telinga ketika ada. Yang baik daripada Allah dan tak beritu silakan tangguh dengan pasal kafarah dan surah Al-Asr. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه